orang pun tak percaya. Memang kalau kita pun ada, Injil pun ada waktu zaman, kita pun pasti akan join sama-sama dengan orang. Kita kata Muhammad ni dah gila lah. Muhammad ni dah cerita benda-benda yang tahayul, benda-benda yang tak masuk akal apa semua ni. Sah, memang Muhammad ni gila. Kita pun akan cakap benda yang sama. Sebab kita akan ukur benda tersebut dengan logik akal kita. Betul. Tetapi kalau diukur dengan kalau berlaku lebih daripada luar biasa pun, kalau diukur dengan... Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali semua ke dalam rancangan kami Sembang Songkok Tinggi, sembang tak kosong tapi berisi. Baik. Alhamdulillah, untuk hari ini, untuk kali ini kita ada bawakan satu topik yang baru yang berkisar tentang perjalanan Nabi berkaitan dengan Isra' Mi'raj. Jadinya seperti yang kita tahu, tapi ada beberapa persoalan yang saya dapat daripada penonton-penonton di luar juga. Sebelum tu, ayat yang biasa kita dengar daripada ayat surah Al-Isra' yang berkaitan dengan Isra' Mi'raj ni ada disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dan dari Masjid Al-Haram ke Masjidil Al-Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra' ayat 1. Baik. Daripada surah ini memang dijelas secara terang-terangnya peristiwa Isra' Mi'raj di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadinya Imam, soalan pertama lah saya terus tanya kepada Imam, apa sebenarnya istilah ataupun maksud dari segi istilah Isra' Mi'raj ni sebenarnya? Okey, terima kasih Eji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita saban tahun kita bila sampai bulan Rejab kita sambut Isra' dan Mi'raj dan mungkin ada orang yang dah bertahun-tahun mendengar cerita tentang Isra' dan Mi'raj yang dah faham, tetapi bagi mereka yang mungkin kurang clear, kita katakan, ataupun kita kata masih lagi keliru tentang Isra' dan Mi'raj itu, jadi kita ulang kaji balik. Bukan kita nak mengajar tak, kita ulang kaji balik apakah itu Isra' dan Mi'raj. Dia adalah satu peristiwa perjalanan Nabi SAW yang mana Allah Subhanahu Wa Taala utuskan dua orang malaikat untuk jemput Nabi pergi naik ke langit. Untuk apa naik ke langit? Untuk menerima ataupun memberikan perintah ataupun wahyu ibadah solat. Itu secara ringkas kalau kita nak faham tentang Isra' dan Mi'raj. Baik. Dua perkataan yang ada dalam peristiwa ini iaitu Isra' dan Mi'raj. Isra' ini diperjalankan, bukan berjalan tapi diperjalankan. Mi'raj ini naik, kita naik. Okay. Jadi ada dua keadaan ataupun ada dua situasi yang berlaku pada ketika itu, pada malam itu, yang mana malam itu kalau kata ulama sebahagian ulama mengatakan peristiwa itu berlaku pada malam 27 Rejab. Ada yang kata tarikh yang lain 27 Rejab, ada yang lebih awal daripada itu. Tak apalah, berkenaan dengan tarikh kita bincang kemudian. Tetapi yang paling penting, yang pastinya peristiwa ini benar-benar berlaku sebab dibuktikan dalam Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran. Satu. Yang kedua, balik pada tajuk Isra' dan Mi'raj itu, Isra' ini diperjalankan. Macam kita, kalau kita daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Johor Bahru, kita tak berjalan. Kita tak berjalan kaki. Kita naik kereta, kita naik pesawat dan kapal terbang dan sebagainya. Jadi kita diperjalankan dengan kenderaan. Kita diperjalankan dengan penerbangan dan sebagainya. Bila sebut diperjalankan itu, mana kata kita duduk setik dalam kenderaan. Yang bergerak adalah kenderaan. Tapi kalau logiknya memang kita juga yang bergerak. Itu kalau kita nak faham maksud Isra' itu. Okey. Jadi pada malam tersebut Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan mafhum ayat tadi tu, Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad, minal Masjidil Haram, daripada Mekah Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestin.
Nabi diperjalankan. Allah SWT utuskan 2 orang malaikat bawa Nabi, teman Nabi pada ketika itu, berjalan daripada Masjidil Aqsa pergi ke daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tengok Nabi bukan jalan. Kita jalan sebab masuk Asra tadi. Nabi menunggang burak, satu binatang syurga yang Allah kirimkan melalui para malaikat, dan Nabi menunggang. Jadi kalaulah anda kata, ni analogi, anda kata kalaulah zaman itu ada kenderaan yang lebih canggih daripada burak, contoh ni contoh, jangan salah faham lah, orang kata bid'ah lah apa kan. Okey, mungkin kalau adalah zaman itu ada roket ke, ada jet ke apa ke, mungkin Nabi akan menggunakan kenderaan tersebut, contohlah. Jadi yang paling laju mungkin kalau zaman dulu unta ke kuda ke apa ke tadi, yang nak mengatasi kelajuan unta, kelajuan kuda ataupun haiwan-haiwan ataupun kenderaan pada ketika itu, tak lain tak bukan mestilah burak yang Allah kirimkan daripada syurga. Jadi Nabi pun menunggang. Nabi bukan berjalan, Nabi menunggang. Maksudnya Nabi diperjalankan. Okey, rasanya clear kot. Masuk Isra tadi. Masuk Isra. Sampai di Masjidil Aqsa, barulah Nabi di-mi'rajkan. Maksudnya Nabi dinaikkan. Macam kita naik lift. Kita naik lift ke lift yang naik? Kita tekan je kan. Kita masuk, kita tekan button tingkat 3, tingkat 5, tingkat 7, tingkat 10. Kita tekan lift yang naik. Jadi kita dinaikkan oleh lift. Begitulah Nabi di-mi'rajkan dengan tunggangan yang sama, dengan haiwan yang sama, sampailah ke Sidratul Muntaha. Okey, ini kita nak faham, 2 kalimat ataupun 2 words yang kita nak fahami. Makna Isra diperjalankan, Nabi diperjalankan, Mi'raj Nabi dinaikkan, sampailah Nabi ke Sidratul Muntaha, dan akhirnya Nabi berjumpa dengan Allah SWT untuk menerima perintah ibadah solat. Okay, itu yang secara istilah lah. Betul. Isra dan Mi'raj tu. Jadinya dalam perjalanan tu, yang sekarang ni lah kita baru dapat ukur yang mengambil jarak 1250 km. Betul. Kalau ikut pada zaman dulu, sebab inilah soalan ni Imam. Sebab bila perjalanan ni kalau ikutkan, dia direkodkan 1250 km pada satu malam saja. Perjalanan tu. Macam mana penerimaan bila, sebab Imam boleh cerita sikit tak macam mana logiknya, bukan logik lah, kiranya penerimaan daripada bangsa Arab dulu bila Nabi menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Sebenarnya kalau kita orang sekarang, orang Melayu ataupun kita ni lah, saya kalau lah kita hidup pada zaman tersebut, kita ada pada zaman tersebut, depan Nabi cerita tentang Isra dan Mi'raj, agak-agak easy percaya tak? Wallahu a'lam. 1250 km. 1250 km. Nabi bercerita depan kita. Pada zaman itu kita dengar cerita Nabi daripada Mekah ke Masjidil Haram. Kau kata dari Mekah ke Madinah pun dah dekat 400-500 km. Dah jauh. Apatah lagi nak melangkau negara. Sampai ke dinaik lagi. Mekah ni kat bawah. Kalau jadi geografinya, Mekah ni kat bawah, Palestin ni kat atas. Masjidil Aqsa ni atas. Tinggi lagi. Jadi perjalanan tersebut ataupun tempoh masa itu sebenarnya kalau ikut logik kita memang makan masa lah, berjam-jam dan sebagainya. Itu kalau naik flight. Naik kapal terbang. Kalau naik kenderaan darat, naik unta zaman tu, yang ada adalah unta, kuda, itu je yang ada. Jadi mana mungkin peristiwa tersebut ataupun perkara tersebut boleh berlaku dengan waktu yang singkat, malam yang singkat, pergi malam, esok subuh dah balik, pagi esok subuh dah balik. Jadi inilah keajaiban ataupun kita katakan sebagai kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu Taala, sebagai tanda keimanan ataupun ujian keimanan kepada orang-orang Mekah pada ketika itu. Bila Nabi turun saja, bila Nabi balik sebelum subuh tu, bila mana Nabi kumpulkan, nanti kita akan cerita nantilah macam mana peristiwa tersebut. Nabi kumpulkan orang-orang Mekah, Nabi cerita, seorang pun tak percaya.
Seorang pun tak percaya. Memang kalau kita pun ada, AG pun ada waktu zaman, kita pun pasti akan join sama-sama dengan orang. Kita kata Muhammad ni dah gila lah. Muhammad ni dah cerita benda-benda yang tahayul, benda-benda yang tak masuk akal apa semua ni. Sah, memang Muhammad ni gila. Kita pun akan cakap benda yang sama. Sebab kita akan ukur benda tersebut dengan logik akal kita. Betul. Tetapi kalau diukur dengan keimanan, Isra dan Mi'raj ini kalau berlaku lebih daripada luar biasa pun, kalau diukur dengan keimanan, pasti kita akan membenarkannya. Itulah contoh seperti mana yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia cerita, dia kata, kalaulah Muhammad cerita lebih pelik daripada ini pun, kalaulah Muhammad cerita benda yang lebih luar biasa daripada ini pun, tetap aku akan percaya. Allah. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Diukur dengan keimanan, bukan diukur dengan logik akal. Bagaimana peristiwa Isra' Mi'raj itu boleh berlaku dengan tempoh yang agak singkat, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni 1250 km, singkat sangat, jauh, jarak yang jauh tapi masa yang singkat. Takkan boleh terima di akal logik kita. Tetapi mesti diukur dengan keimanan. Itu dia. Untuk masa sekarang ni, kalau sekarang ni lebih banyak teknologi yang kita sedikit sebanyak kita boleh relatekan dia, kita boleh kiranya kita boleh fikir secara logik juga sebenarnya, dari sebab dalam berbeza zaman. Betul. Tapi kalau teknologi juga semakin berbeza dan semakin bertambah baik. Kalau kita kata macam kita sebutkan tadi, kalau zaman dulu ada kapal terbang, ada jet, ada roket, ada kenderaan yang laju, mungkin tak mustahil Mekah ke Madinah mungkin dalam Mekah ke Masjidil Aqsa atau ke Palestin mungkin dalam sejam 2 jam boleh patah balik, kan? Jadi macam kita lah. Kita kata kalau sekarang ini, kalau kita berada zaman dulu kan, daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Johor Bahru, naik kuda, naik unta, agak-agak berapa hari baru sampai. Tapi sekarang 4 jam, 5 jam dah boleh sampai. Kalau flight lagi laju, sejam setengah ataupun 2 jam dah boleh sampai. Boleh balik hari, 2-3 kali balik hari. KL Johor Bahru ataupun KL ke Kedah ke Pulau Pinang ke, boleh balik hari berkali-kali. Tadi kita kata bila kita nak ukur benda ni dengan logik akal, dengan peredaran zaman dan sebagainya, dengan teknologi dan sebagainya, memang kita akan menilai di sudut material. Zaman dulu mana ada kapal terbang. Mustahil daripada Mekah nak pergi ke Palestin, ke Masjidil Aqsa dengan masa yang singkat. Kapal terbang tak ada, jet tak ada, kenderaan yang boleh laju tak ada, bullet train pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi macam mana pada zaman itu orang-orang Mekah nak terima cerita Nabi SAW diperjalankan, diisrakan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Jadi sebab tu kata, jangan diukur dengan logik akal, jangan diukur dengan material yang ada pada zaman itu, kenderaan yang ada pada zaman itu, tapi mestilah diukur dengan iman. Jadi nak diukur dengan iman ni tak lain tak bukan dengan berpandukan Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi kita kena berpegang teguh lah, seperti mana keimanan Abu Bakar As-Siddiq itu kita jadikan dia sebagai iktibar. Sebabnya kalam ataupun pertuturan yang keluar daripada mulut Nabi ni, sebab Nabi tak pernah berbohong. Jadi keimanan, macam mana ayat iman tu kita ukur dia dengan keimanan. Bukan diukur dengan logik akal. Okey. Jadinya tadi kita dah faham ya, Isra' ni Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan saya tertarik dengan Imam ada sebut tentang Sidratul Muntaha, Mi'raj, dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Itu memang boleh jelaskan detail lagi tak? Okey. Daripada Masjidil Aqsa ni Nabi SAW dinaikkan, dinaikkan sampailah pada daripada tingkatan ataupun daripada langit 1 ke langit 2, sampailah lagi ke 7, lepas tu sampailah Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha. Okey. Sidratul Muntaha ni apa benda? Sidratul Muntaha ni, sidrah ni pokok. Nama pokok lah. Tapi nama pokok. Okey, kalau zaman sekarang ni ada orang kata pokok sidrah ni pokok ara, wallahu alam lah. Pokok yang bagaimana, tapi dia adalah pokok. Satu pokok ataupun satu tumbuhan ataupun satu pohon yang ada di arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bukan kata Allah berjumpa ataupun Nabi berjumpa dengan Allah di pokok tersebut ataupun di Sidratul Muntaha. Sidrah adalah pokok, muntaha ni penghujung, ending dia. Muntaha, ending dia. Jadi itu dah paling kemuncak, dah paling atas kali dah. Sampailah malaikat Jibril kata, okey,
haza maqami, sini tempat aku kena kat sini, sampai sini je. Nabi sini kena naik, Nabi kena naik lagi jumpa dengan Allah SWT. Nabi kena jumpa dengan Allah SWT sendiri. So dalam hadis disebut sampai kalau malaikat Jibril kata, kalau aku ke depan lagi, aku naik lagi, maka aku akan terbakar. So had aku, limit aku sampai sini saja. Nabi ni ada keistimewaan ataupun kita katakan mukjizat Nabi ni, Nabi saja yang dibenarkan untuk lepas lagi daripada tersebut. Jadi di situlah disebutkan bagaimana Allah memperlihatkan di suratul Mutaharah, Allah memperlihatkan segala nikmat-nikmat syurga, Allah memperlihatkan segala nikmat azab-azab api neraka dan sebagainya. So cerita tu panjang lah, cerita tu panjang lah apa yang ada pada Sidratul Muntaha, dan berapa besar pula Sidratul Muntaha tu. yang sebagian hadis yang disebutkan masiratu alfasanah, dia punya besar bayangnya saja, bukan bayang daunnya sahaja, masiratu alfasanah, maksudnya 1000 tahun perjalanan punya besar daun sahaja. Belum dia punya dahan, belum dia punya batang kayu pokok dan sebagainya. Itu Sidratul Muntaha. Bagaimana pula Nabi meneruskan lagi perjalanan, naik atas lagi, berjumpa dengan Allah Subhanahu Taala yang Maha Agung dan yang Maha Besar. Okey. Jadi memang betul lah, memang kita kena ukur dengan keimanan. Bila saya dengar tadi, Allahu Akbar, rasa-rasanya kalau hari tu saya dengar bukan satu tapi dua. Dua perkara yang kita gambarkan dia sebagai mukjizat besar jugalah bagi Nabi. Dan untuk soalan seterusnya, Mam, saya nak tanya, adakah, sebab ada soalan yang ada yang pernyataan yang mengatakan Isra' dan Mi'raj ni sebenarnya ia suatu hadiah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana pada tahun tu digelar sebagai tahun kesedihan buat Nabi. Memang boleh ceritakan tak apa maksudnya dengan tahun kesedihan tu? Dia macam ni, pada lebih kurang tahun ke-9 ataupun tahun ke-8 ataupun tahun ke-9 kenabian selepas Nabi dilantik menjadi Rasul, lebih kurang 8 tahun ataupun 9 tahun sebelum Nabi berhijrah, Nabi diuji dengan dua perkara yang sangat-sangat menyentuh ataupun menyentak hati Nabi, dan Nabi sangat-sangat sedih dengan peristiwa tersebut. Satu, kematian bapa saudaranya yang sangat dikasihi, iaitu Abu Talib. Abu Talib ini pakcik Nabi ataupun pak saudara Nabi, paman Nabi, yang mana dia menjaga Nabi sejak umur 8 tahun lagi. Sejak Nabi umur 8 tahun sampailah di akhir hayat, sampai dia meninggal dunia. Daripada sebelum Nabi daripada Nabi kanak-kanak, umur 8 tahun kanak-kanak lagi, sampailah Nabi remaja, dewasa, dan sampai Nabi berkahwin, dan sampailah Nabi dilantik menjadi Nabi, menjadi Rasul. Jadi betapa akrabnya, betapa rapatnya, betapa sayangnya Nabi kepada pakciknya Abu Talib. Jadi bila sampai ajalnya Abu Talib ini meninggal dunia, Nabi sangat-sangat sedih. Itu peristiwa yang pertama. Dalam bulan yang sama ataupun dalam waktu yang sama, dikatakan dalam bulan Ramadan pada ketika itu, setahun ataupun 2 tahun sebelum hijrah, Nabi kehilangan seorang lagi yang sangat dikasihi, sangat disayangi, iaitu isterinya sendiri, Siti Khadijah, ataupun disebut sebagai Ummul Mukminin, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Seorang isteri yang mana kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, yang Nabi pernah sebut dalam hadis, Nabi kata, sesungguhnya Allah tidak menggantikan aku seorang isteri dengan isteri yang lain yang lebih baik daripada Khadijah. Bila mana Aisyah tanya, ya Rasulullah, kamu ni balik-balik sebut Khadijah, kamu ni balik-balik sebut Khadijah. Akhirnya Nabi jawab, Nabi kata tidak ada seorang isteri yang lebih baik daripada yang Allah gantikan lebih baik daripada Khadijah. Mana kata Khadijah ni sangat sayang kepada Nabi, susah payah hidup susah payah dengan Nabi dan sebagainya. Dikahwin dengan Nabi, umur ketika itu Nabi umur 25 tahun dan dia umur 40 tahun. Dikahwin dengan Nabi. Lepas tu bila mana Nabi diwahyukan dengan wahyu yang pertama, diberikan wahyu yang pertama di Gua Hira itu, yang menenangkan Nabi, yang mententeramkan Nabi, tak lain tak bukan isterinya. Sampailah pada saat ketika Khadijah ini nak wafat, apa kata Khadijah pada ketika itu?
wahai Muhammad, ya Rasulullah, dia kata, satu hari nanti kamu akan lalu satu momen yang mana keadaan itu pada ketika itu semua orang-orang Mekah akan tolak kamu, akan boikot kamu, akan tidak menerima dakwah kamu. Tetapi ketahuilah, di saat ini dan selamanya, kata Khadijah, aku akan sentiasa menyokong dakwah kamu. Kata Khadijah. Jadi Khadijah ini susah senangnya, sebab tu Nabi kata dalam hadis tersebut, bila Aisyah tanya pasal Khadijah semua, Nabi kata ketika mana dia beriman. Maksud Khadijah ini, dia beriman ketika orang menolak Islam, menolak aku. Dia memberikan harta ketika orang tolak. Dia memberikan segala pengorbanannya ketika orang lain tolak padaku. Jadi itulah kebaikan Khadijah. Jadi bila Khadijah meninggal, Nabi sangat sedih. Nabi sangat sentap hati. Jadi panjang pula cerita. Jadi bagaimana Allah nak memujuk hati Nabi SAW dengan dua kesedihan yang dinamakan sebagai tahun kesedihan Amul Hazan tu, maka Allah bawa jalan-jalan. Bawa Nabi jalan-jalan. Macam kita lah, kita biasa sedih, nak kena healing juga, nak kena pergi healing, cari tempat jalan ke apa, nak healing tu, Allah bawa Nabi. Allah utuskan dua malaikat, bawa Nabi pergi healing. Bahawa bukan hanya healing semata-mata, tapi nak bagi wahyu sebagai hadiah, nak bagi ibadah solat sebagai hadiah. Allah bawakan perjalanan Nabi daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa, satu tempat bagaimana Nabi berjumpa dengan para Nabi yang lain, melihat apa yang akan berlaku di Masjid Al-Aqsa dan sebagainya. Kemudian diisrakan pula, dinaikkan pula, pergi ke Sidratul Muntaha, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, jumpa para Nabi yang lain semua, sampailah Nabi berjumpa dengan Allah SWT dan menerima hadiah daripada Allah, iaitu perintah ibadah solat. Jadi kalau sedih-sedih, bila kita ada rasa duka cita, kesedihan yang melanda diri kita, maka itulah yang ulama kata, ambil contoh sebagai Isra dan Mi'raj. Bawa diri pergi jalan, fasiru fil ard, bertebaran kamu ke serata dunia, bawa di healing, tak ada masalah. Hiburkan hati, tapi biar dengan kedai syariatnya. Bawa hati ini, dan akhirnya kita dapatkan balik semangat untuk kita nak beribadah, dapatkan balik semangat untuk kita nak meneruskan kehidupan sebagainya. Itu antara hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj tu. Imam, tadi kita bercerita, Imam ada bagi tahu satu lah tentang kita kena keluar daripada dalam kesedihan kita, keluar untuk healing. Betul. Okey, selain daripada itu Imam, untuk bersempena dengan peristiwa Isra Mi'raj, mungkin ada iktibar yang kita boleh apply dalam kehidupan kita sekarang. Sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah banyak hikmah yang kita boleh ceritakan, kan? Banyak perkara yang kita ambil pengajaran daripada peristiwa tersebut. Tetapi cuma satu saja yang kita nak bawakan pada kali ini ialah kita mesti mencontohi apa yang telah diperlakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Macam kita sebut awal-awal tadi, Isra Mi'raj satu perkara yang tidak boleh kita ukur dengan logik akal manusia. Jadi kita ukur dengan keimanan. Apa sahaja yang datang daripada Allah Subhanahu Taala, yang datang daripada Nabi SAW, dan kita katakan yang dibawa datang oleh Islam itu, tak semua benda yang kita boleh ukur dengan logik akal. Betul. Sebagai contoh, kita bila kita kita buang angin ataupun kita kentut, kan, batal wudu. Betul. Tapi kita ambil semayang. Kan? Kalau logik akal takkan kentut buang angin masuklah tempat yang buang angin tu, kan. Jadi bukan najis je, bukan dalam bentuk najis. Jadi kenapa ambil wuduk? Kita dah batal wuduk, jadi kenapa kena ambil wuduk sebab kentut? Jadi jangan diukur dengan logik akal. Jangan diukur dengan logik akal. Contoh, kalau orang yang tak ada air, ini contoh lain. Kalau orang yang dalam keadaan mungkin kemarau dan sebagainya, tapi keadaan dia nak solat, air tak ada. Jadi Nabi perintahkan dia, ataupun dia nak beristinja sebagainya, ataupun mungkin dia nak mandi wajib, nak angkat hadas besar ke apa ke. Tapi kenapa menggunakan debu, menggunakan tanah? Kenapa tak menggunakan, kalau tak ada air, kenapa tak lap pakai tisu ke apa benda, kan? Jangan diukur dengan logik akal. Jangan diukur dengan, tapi diukur dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Sebab tu dalam Quran Allah sebut, wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa yang dibawa datang oleh Nabi, maka kita tunaikan, kita ambil, kita ikut.
Wa ma nahakum an fantahu. Apa yang ditegah, apa yang dilarang oleh Nabi, maka kita tinggalkan. Kita larang, kita tinggalkan. Jadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kita sama-sama nak membina keimanan. Kita nak membina keyakinan dan membina ketaatan kita kepada Allah SWT. Bagaimana jualah perkara itu berlaku, bagaimana keadaan bentuk saja Isra Mi'raj itu berlaku. Kalau kita baca kitab yang tebal-tebal, kisah tentang Isra Mi'raj yang lebih dalam lagi, banyak perkara-perkara yang kita rasa betul ke berlaku, betul ke macam ni berlaku. Jadi mesti diukur dengan keimanan. Kita mesti mencontohi Sayyidina Abu Bakar, apa yang dibawa datang oleh Nabi, maka kita terima bulat-bulat, kita beriman dengan Nabi dan kita mentaati segala perintah ataupun suruhan yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, soalan terakhir, Mak. Okey, bersempena dengan Isra Mi'raj ni juga seperti peristiwa-peristiwa dalam Islam yang lain, ada sesetengah amalan yang khusus untuk kita lakukan pada hari Isra Mi'raj sendiri. So jadi untuk hari Isra Mi'raj ni ada ke amalan atau fadilat yang boleh kita lakukan? Okey, dia kalau dikaitkan satu amalan dengan Isra Mi'raj ni tak adalah. Cuma kita katakan satu amalan yang dianjurkan dalam bulan Rajab. Antaranya dalam hadis Nabi SAW, Nabi anjurkan untuk kita berdoa. Bila masuk bulan Rajab, Nabi kata bacalah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebab doa ini adalah bersempena untuk kita nak memohon keberkatan dalam bulan Rajab, keberkatan dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Sebab Rajab ni adalah pintu gerbang kepada bulan Ramadan. Pintu gerbang. Jadi bulan Sya'ban dulu bulan Ramadan. Bulan Ramadan, betul. Bukan, Rajab ini kunci. Sya'ban itu pintu dan Ramadan itu ruangnya. Jadi itu antara. Tadi tak dikaitkan dengan Isra dan Mi'raj, cuma ada kaitan dengan bulan Rajab. Banyak beberapa amalan-amalan yang lain yang dianjurkan oleh para ulama untuk kita banyakkan berzikir, berdoa, bertasbih, berselawat dan sebagainya. Kemudian satu lagi, berpuasa sunat. Cuma tak dikhususkan sama ada nak puasa sebulan ataupun kita nak puasa Isnin Khamis macam biasa. Jadi sebenarnya bulan-bulan Rajab antara bulan-bulan yang haram dan sebagainya. Tapi balik pada soalan tadi, tak ada dikaitkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Cuma yang dikaitkan dengan kelebihan, keutamaan bulan Rajab itu sendiri. Jadi kalau dengan Isra Mi'raj ini ada peristiwa yang kita boleh ambil iktibar, kita boleh hayati dan sebagainya. Tetapi kalau dalam bulan Rajab tu ada. Macam kita sebutkan tadi, doa dan sebagainya lah. Wallahualam. Okey, baik, rasanya dah jelas daripada imam kita hari ini penjelasan dan juga amalan dan juga fadilat yang boleh antaranya yang berkaitan dengan Isra Mi'raj ini sendiri. Jadi sampai di sini sahaja pertemuan kita pada hari ini, dan insya-Allah bertemu lagi kita di dalam rancangan Sembang Songkok Tinggi yang seterusnya. Pada penonton, terima kasih diucapkan kepada anda semua kerana terus kekal bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Dan kepada penonton yang belum lagi subscribe butang kami sekarang ni, dan juga tekan like dan share untuk kita sebarkan manfaat ini kepada seluruh alam dan seluruh manusia khususnya. Dan insya-Allah bertemu kita lagi di dalam rancangan Sembang Songkok Tinggi, sembang tak kosong tapi berisi, insya-Allah.